Antara tanda kiamat juga kita boleh tengok akan berlaku perebutan kuasa politik. Rupanya rebut kuasa politik ini juga satu di antara tanda akhir zaman. Dan saya rasa ayah ibu sekalian dah perhati suasana ni dah berlaku dalam dunia. Dalam dunia hari ni boleh kata semua negara masing-masing duk berebut nak pegang tampuk pemerintahan. Kau ni tindah, kau ni lanyak, kau ni ambil kuasa pada kau ni tangkap masuk penjara. Boleh kata suasana ni dah berlaku dalam dunia, termasuk juga dalam negara kita. Sama rupanya suasana hadut berlaku ni tanda nak kiamat. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innakum satahrusuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatun yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu, atau kama qala, hadis rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tu kalau boleh buat catatan di situ, tulis situ orang Islam. Antara tanda akhir zaman, orang Islam yang diketahui umum, semua orang tahu, kata orang Islam ni tak gila dengan jawatan. Orang Islam dulu ni kalau jawatan pakat tolak belaka. Kita dah dengar cerita Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman. Orang-orang dulu bila nak lantik pegang jawatan, semua pakat tak mau. Semua tak nak pegang jawatan. Secara ringkaslah, ayah pernah dengar nama Saidina Osman. Sebelum Saidina Osman naik jadi khalifah nombor 3, rupanya ada sahabat lain dicalonkan sebagai khalifah nombor 3 sebelum naik Saidina Osman. Siapa dia sahabat tu Ustaz? Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang kaya tu. Rupanya nama beliau calon dulu, nama dia dulu baru nama Saidina Osman. Bila orang calon nama dia, bila sahabat buh nama dia, dia kata kepada sahabat satu ayat tu sampai lah saya hafal, walaupun ayat tu taklah tepat seperti mana yang beliau sebut, tapi makna dia macam itulah. Dia kata, daripada kamu serah jawatan khalifah ni pada aku, daripada lantik aku jadi khalifah, lebih baik kamu semua ambil pisau, kamu letak pisau ni di leher aku, dan kamu semua tekan pisau ni supaya tembus sebelah sini. Daripada serah kat aku jawatan ni, lebih baik kamu semua ambil pisau satu, tak pisau ni kat sini, lepas tu apa ramai-ramai tekan pisau ni biar tembus sebelah ni. Bahasa kampung kita apa Ustaz? Daripada aku pegang jawatan ni, biar hampa tikam mati aku mati tak apa. Tapi nak bagi jawatan ni tak mau. Orang dulu tak mau, jawatan tu tak mau. Tapi rupanya bila mai satu zaman, lepas zaman Khulafa' Rashidin, mai zaman belakang-belakang lepas tu, orang semua pakat gila nak pegang jawatan. Rupanya lagi dekat dengan kiamat, lagi gila orang dengan jawatan ni. Lepas tu kita akhir zaman kena beringat, habis tu Ustaz, kita tak boleh gila jawatan. Tak, kita kena faham, ada orang gila jawatan untuk diri sendiri. Hak masuklah hadis ni. Hak duk kata gila rebut jawatan ni, hak rebut jawatan untuk diri sendiri. Yang ni tak boleh. Tapi kalau rebut jawatan untuk tegakkan Islam, rebut jawatan nak tegakkan ajaran Islam, yang tu dituntut, yang tu kena. Yang tu memang kena. Tapi kalau rebut apa nak bagi kaya sendiri, rebut nak dapat projek, rebut pasal apa rebut? Pasal ada kuasa senang Ustaz, nak suruh orang senang. Jenis rebut kuasa politik untuk tujuan macam tu tak boleh. Dia masuk sebagai tanda akhir zaman. Boleh dapat tu kan? Tu kena faham tu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu, yakni orang Islam, akan berusaha mendapatkan jawatan, yakni kedudukan politik. Orang Islam akan gila nak pegang jawatan politik. Dan jawatan ini akan membuatkan kamu menyesal di hari kiamat. Padahal jawatan ni buat hari kiamat, orang yang pegang jawatan memang teruk, kerana soalannya banyak. Memang banyak soalan. Akhir zaman memang soalan banyak. Siapa pegang jawatan, soalan dia cukup lembab. Maka nikmatlah orang yang menyusu. Maksud dia apa? Ketika memegang jawatan. Orang yang pegang jawatan masa atas dunia memang nampak nikmat. Nikmat suruh semua dapat. Semua subsidi. Elektrik, rumah, kereta, bagi apa? Semua sekali Semua dapat kelebihan belaka Ustaz. Dia panggil apa? Kayangan ke apa panggil lah. Semua dapat. Rupanya orang yang waktu akhir zaman, manusia rebut nak pegang kuasa politik. Pasal dapat kuasa politik, dia dapat semua kesenangan. Tapi Nabi pesan atas dunia senang. Dan buruklah orang yang memutuskan susu, yakni ketika tidak memegang jawatan ataupun ketika dia mati. Tapi bila dia tak pegang jawatan, dia akan susah. Waktu dia mati, lagi susah.
Itu satu peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang nak gila rebut jawatan politik untuk kepentingan diri sendiri. Tapi tanda akhir zaman, orang akan merebut jawatan politik. Ada tak ada? Ada. Rate nombor 17. Nombor 18, yang ni tak payah baca panjang ni. Berleluasanya riba. Daripada An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala baina yadayyi as-sa'ah yadhharu riba. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah berleluasanya riba dalam masyarakat. Yang ni saya rasa tak payah bincang panjang, ayah borek terus ya. Yang ni kita tak payah bincang lah. Nah, kalau kita nak bincang secara detail, ayah boleh tengok ceramah yang apa, Syekh Imran Husin kah? Syekh Imran Husin ada bahas berkaitan dengan monetary system, maksudnya sistem mata wang dalam dunia ni. Memang terang-terang kita sangkut dengan riba. Tak payah bincang panjang. Tak payah bincang panjang. Memang sangkut banyak kita dengan riba. Tapi nak buat macam mana? Sistem tu dunia pakai sekarang. Bukan kata kita pakai, dunia pakai sistem tu lah ni. Jadi kan Nabi kata kalau akhir zaman semua orang terlibat dengan riba. Kalau tak terlibat dengan riba pun dia akan kena debu dia, rubari. Debu dia mesti kena. Dan sekarang lah zaman dia, semua pakat terlibat belakang. Tak upaya. Nah, sebab itu kita kalau boleh sebagai orang Islam, setakat mana kita boleh minimalkan penglibatan kita dengan riba, minimalkanlah. Contoh paling simple, kita buat pinjaman, carilah yang Islamik. Walaupun kadang-kadang bayaran kaunter Islamik hak belum cara Islamik ni lebih kadang tinggi sikit ke apakah, tak apalah, pejam mata sudah bayar daripada terlibat dengan riba. Ayah buat apa road tax. Kan road tax kan, kita road tax tu satu hal, lepas tu kan ada dia pergi insurans. Dia sebenarnya beza lah, insurans satu benda, takaful satu benda, dia dua benda beza tu, dia bukan sama. Orang kita ni duk pukul semua insurans. Dah, dia ada yang konvensional. Takaf insurans dia konvensional. Tapi kalau Islamik dia bagi takaful. Jadi dua ni sistem ni beza. Jadi kalau kita nak buat road tax, cari yang takaful punya. Jangan duk ambil hak insurans tu. Memanglah sebutan masyarakat kita ni insurans lah semua. Semua buat apa? Ni nak buat road tax kena renew insurans lu, insurans kena bayar lu. Bahasa tu bahasa semua insurans. Tapi cari hak Islamik punya. Nama dia takaful. Sebab apa? Hak insurans konvensional ni memang terang-terang ada kaitan dengan benda tak betul. Jangan. Nak jaga, banyak benda kena jaga. Tambah zaman lah ni, pinjaman macam-macam lah ni. Cuma nak sebut, kita tak boleh lari pada riba. Ayah buat catatan sikit. Boleh tak buat catat sikit kat tepi buku tu? Antara maksiat yang semua, macam mana tak nak tulis macam mana? Saya nak sebut macam ni no. Rupanya dalam agama kita ni ada beberapa maksiat, siapa ada kaitan dengan maksiat tu semua dosa semacam. Dalam agama kita ni ada banyak lah, tapi yang saya tahu sikit ya. Ada beberapa maksiat, siapa terlibat dengan maksiat tu semua dosa semacam. Satu, arak. Kan kita duk mengaji arak lah. Siapa minum arak dosa. Habis tu tak minum Ustaz, dia tak minum, dia tolong bawa, sama dosa. Dia tolong bawa lori arak ya, semacam. Dia tolong iklan arak ya, sama. Dia tak minum arak, dia suruh arak tu pergi hantar kat siapa-siapa, sama kan. Kan kita mengaji kan, dosa semua semacam tu. Lagi Ustaz, yang dosa semacam lagi Ustaz, rasuah. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah, yang rais ni kita panggil postman karat tu, hak tengah-tengah tu. Dia sekupang tak ambil. Bos dia kata, "Mat, ambil duit ni 100,000 ni, hampir bagi kat pegawai tu. Bagi kat dia, suruh dia lulus projek kita tu. Cepat sikit." Mak tu pun ambil beg tu, bawa pre. Bawa cek pre. Naik motor pun pergi hantar kat pegawai tu. "Ni, bos aku bagi ni." Dia kata, "Lulus projek cepat sikit." Kawan ni gagah agak, yang bagi rasuah ni dapat projek. Kawan hak pegawai tu gagah juga, dapat duit 100,000, tapi haram lah, tapi dapat agak. Ni hak pre motor kan dapat apa pun, pre pergi hantar. Rupanya dosa sama. Masih dia terlibat sekali. Kan dapat apa pun, projek dia tak dapat, duit tak dapat, tapi dosa dapat. No. Termasuk juga yang semua terlibat semacam ya, riba.
Lepas tu kalau boleh yang main mengaji ni ejah-ejah tengoklah, eloklah. Suasana ni jadi akhir zaman. Kita main mengaji ni pakat-pakat jagalah. No, Rai'an yang 18